Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Akak akan teruskan untuk kisah kemaruk, tapi kali ini akak akan masuk pada kisah yang ketiga. Jadi korang kalau nak tahu apa yang berlaku seterusnya, jom bersama dengan akak. Dari Huzdaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan kalian temukan suatu zaman di mana pada zaman tersebut tiada sesuatu pun yang lebih sulit daripada 3 perkara, iaitu wang dirham yang halal, atau saudara yang setia, atau sunnah yang diamalkan. Hadis riwayat Tabrani. Dekat rumah Penghulu Sudin, orang kampung ni dah berkerumun. Mereka ni nak membincangkan masalah besar yang menimpa mereka tau. Perbincangan berlaku sejurus selepas majlis pengkebumian di rumah Bilal Karim. Korang ingat lagi tak? Apa yang berlaku dekat rumah Bilal Karim sebelum ni? Kampung kita ni dah tak selamat lagi. Kemunculan lelaki berpakaian hitam yang membunuh 2 anak dara sunti. Kampung kita ni tak boleh dimaafkan, kata Penghulu Sudin. Bilal Karim dia kelihatan sugul dekat satu sudut. Kematian anak dan isteri dia memberi kesan ke atas diri dia. Ya, Mak Ani juga mati akibat terkejut dengan kekejaman lelaki misteri tu. Dia seperti dah hilang arah. 2 kematian serentak bukanlah sesuatu yang boleh diterima akal. Yang menjadi persoalan sekarang adalah semasa majlis pengkebumian muncul lagi lelaki yang sama lalu mencampakkan sejambak bunga kemboja putih, sama seperti peristiwa di rumah Pak Hashim. Apa niat lelaki itu sebenarnya? Rashid dia bingkas bangun. Apa nak jadi dengan kampung kita ni? Adakah kita nak tunggu sampai pembunuhan seterusnya dan seterusnya berulang-ulang tanpa bertindak? Kata dia. Saya cadangkan semua bilik kampung berkawal dekat setiap ceruk kampung. Saya secara sukarela akan mengetuai kawalan ni. Tambahnya lagi, Penghulu Sudin diangguk. Dia bersetuju dengan cadangan Rashid sebab Rashid ni jiwa dia memang kental. Sesuatu perlu digerakkan memandangkan ancaman semakin membahayakan penduduk kampung. Rashid, Kemat dan Sidi gerakkan semua belia-belia kampung. Petang ni minta mereka semua berkumpul kat sini. Minta mereka bawa kelengkapan untuk pertahankan diri. Paksa mereka kalau perlu. Kita kena bela nasib anak dara sunti kampung kita ni. Perintah Penghulu Sudin disambut anggukan daripada semua orang kampung. Din, apa yang patut kami buat pula? Kau pun tahu, aku ada seorang anak dara, celah Pak Kasim. Penghulu Sudin dia diam sekejap. Dia cuba nak berfikir. Okey, kita sorok je anak dara kita tu, sapukan arang dekat muka mereka semua supaya tak nampak, tak jadi tarikan seseorang untuk masuk, nak mencelah ke, nak mencederakan mereka. Tak guna pun kalau kau sorok. Tiba-tiba Bilal Karim dia mencelah. Semua mata tertumpu ke arah Bilal Karim yang masih lagi kelihatan sugul. Apa maksud kau, Karim? Tanya Pak Kasim. Bilal Karim diam sekejap. Semua orang masih nak menunggu jawapan dari Bilal Karim. Semalam pintu rumah aku dah kunci dah daripada dalam. Selepas aku tengok kelibat lelaki tu, anak-anak aku dah tengok kelibat lelaki tu dah naik rumah, aku dah kunci dah rumah tu. Semuanya memang dah terkunci rapi. Walaupun berkunci, lelaki tu tetap juga boleh masuk. Mampu dia masuk. Dia tak perlu pecahkan pintu pun. Malah dia muncul dekat depan mata aku ni sebelum sempat aku nak buru dia. Baru je aku nak libaskan golok aku terus tak sedarkan diri. Dia tak takut pun pada kita semua ni. Jelas Bilal Karim. Terus mereka semua ni mendiamkan diri lagi. Dah tak tahu nak apa-apa. Kalau macam tu, tak ada apalah yang boleh menghalang perbuatan lelaki tersebut. Setan berdebah tak guna ilmu hitam nak buat kerja-kerja terkutuk ni. Tak guna betul.
kata Rashid seraya masa tu dia tumbukkan tiang rumah. Sabar, suka atau tak, kita perlu teruskan dengan berkawal di setiap ceruk kampung. Kalau inilah ikhtiarnya, maka kita teruskan apa yang termampu. Penghulu Sudin dia cuba nak tenangkan Rashid. Pada firasat aku, lelaki tu perlukan darah dari anak dara sunti. Mungkin ini adalah syarat untuk penuhi sesuatu ilmu yang salah. Tambah penghulu Sudin lagi. Pecahkan je dara mereka. Seseorang mencelah, dia bagi cadangan. Tapi cadangan macam tu korang boleh diterima ke? Cadangan tu datang daripada si Mail yang merupakan salah seorang jugalah daripada orang kampung. Pak Kasim dibingkas bangun. Cis, kau cakap apa ni? Nak mampus? Tenang, kita dengar apa yang Mail nak katakan. Kau ulang sekali lagi Mail? Pinta penghulu Sudin. Mail dia bangun, dia nak bagi cadangan. Dia cuma nak bagi cadangan. Jangan marah Pak Kasim. Saya cuma bagi cadangan. Bukan maksud saya nak mencemar nama baik Pak Kasim. Dan bukan maksud saya untuk kita semua lakukan perkara yang tak baik. Pinta ibu kepada anak dara ni untuk melakukan perkara macam ni. Mungkin ni je cara nak selamatkan nyawa mereka. Dan dia nak darah anak dara sunti. Mereka ada yang mendiamkan diri dan ada yang angguk-angguk dan ada yang geleng-gelengkan kepala. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Aku tetap tak setuju dengan cadangan tu. Aku akan pertahankan maruah keluarga aku. Kata Pak Kasim, lepas tu dia turun daripada rumah, lepas tu dia capai basikal dia. Tak masuk akal betul cadangan. Macam tu. Oi Kasim, kau nak ke mana? Tanya penghulu Sudin. Pertanyaan tu tak diendahkan langsung. Pak Kasim dia terus juga berlalu. Dia tinggalkan rumah tu, lepas tu dia balik. Marah pula dia. Si Main ni bagi cadangan je. Terima kasih Pak Mail, kata penghulu Sudin disambut oleh anggukan dari Main. Tak jauh dari rumah penghulu Sudin, seorang lelaki dia tengah menyorok dekat sebatang pokok apa tak tahulah. Lelaki tu dia memerhatikan mereka ni. Tak ada siapa pun yang perasan kehadiran lelaki tu. Selang beberapa minit lepas tu lelaki tu hilang dari pandangan. Selepas tu mereka yang ada kat rumah penghulu Sudin tu dah mula berangsur balik ke rumah masing-masing. Ica, orang dah masak ni. Bila laki kau nak balik? Tanya Acu. Alah, kejap lagi sampailah tu. Ica nak basuh baju kejap, jawab Ica. Acu dan Ica adalah pasangan kembar anak kepada Suib yang berumur lebih kurang 11 tahun. Mereka ni sedang bermain pondok-pondok sama-sama mereka dekat belakang rumah. Sangat akrab tau mereka ni. Jika tak kenal maka dibezakan, mereka ni memang tak dapat dibezakan lah sebab mereka memang betul-betul kembar seiras. Lambatlah laki kau ni. Acu makan dulu ya. Nyam. Acu dia pura-pura makan. Lepas tu dia ambil lah makanan dari periuk apa semua yang dipinjamkan daripada ibu dia. Acu, Ica, masuk. Hari dah asar ni. Kejap lagi dah nak boleh mandi. Jerit ibu dia Saleha dari pintu dapur. Kejap lah Bu, tak habis basuh baju lagi ni. Balas Ica yang sedang berpura-pura basuh baju kain buruk. Seakan-akan dia basuh baju yang betul lah. Tengah main kan. Ibu dia terus masuk ke dalam rumah. Biarlah mereka main lagi sekejap. Hari pun masih awal lagi. Katanya dalam hatilah. Adik, tak takut ke? Main pun berdua je dekat rumah ni. Dekat dengan semak pula tu. Tiba-tiba mereka disapa oleh seorang lelaki asing. Tak kenal pun. Lelaki yang berwajah tampan. Lelaki tu dia tengah bertinggung tau. Berhampiran dengan mereka. Dengan wajah yang cukup manis. Dia muncul tiba-tiba je. Tanpa sebarang bunyi. Tuk-tuk ada kat situ. Mereka berdua tu sipu-sipu malu lah. Tak ada rasa takut pun yang menyelubungi mereka. Sebab dia nampak lelaki tu baik sangat. Alah, kejap lagi kita balik lah, jawab Acu selepas dia tergelak bersama dengan kakak dia. Sedikit rasa takut pun tak ada. Ish, nanti ada orang jahat makan adik-adik tau. Kasihan adik nanti. Dia makan tangan adik, dia gigit kepala adik. Ish, takut pakcik tau. Dia cuba nak takut-takutkan kedua kembar tu, lelaki tu. Dia cuba macam tu. Alah, tak takut pun. Nampak ni, nanti Ica ketuk kepala dia. Dia gunakan objek. Dia tengah main yang senduk yang dia tengah pegang kan. Kata Ica sambil dia tunjukkan sebatang ranting yang memang dianggap macam senduk lah. Bukan senduk betul pun. Dia capai ranting tu. Lepas tu dia gunakan jari dia je. Dia patahkan ranting tersebut. Senang je pakcik patahkan ranting ni. Macam mana nak ketuk kepala orang jahat tu? Dia tetap berusaha juga nak takutkan si kembar tu. Yelah, marilah Cu, kita balik. Mereka berdua, lepas tu dia bangun. Lepas tu dia terus beredar, dia tuju ke arah pintu dapur. Tiba-tiba pintu dapur terbuka. Saleha muncul tau dekat depan pintu.
Ingatkan tak nak balik. Sindir mak dia. Pakcik tu suruh kami balik. Dia cakap ada orang jahat, kata Acus sambil ditunjuk ke arah belakang dia. Lelaki tu memang dah menghilang. Mana dia pergi? Baru kejap tadi dia ada kat situ, kata Cak. Salihah dia tengoklah sekeliling kan. Memang tak ada siapa-siapa pun. Malah tak ada tanda pun kehadiran sesiapa kat situ. So serta-merta dia rasa risau yang amat sangat lah. Walaupun dia tak dapat nak detect orang tu. So cepat-cepat dia masuk bersama dengan anak dia. Jangan main kat luar belakang ni lagi lah. Salihah dia gesakan sambil mata dia masih stay juga. Cuba memerhatikan sekeliling tu, nak tengok betul ke tak seseorang tu masih ada. Tiba-tiba terdengar suara orang bagi salam dekat depan rumah. Suib masa tu dia tengah berada dekat ruang tamu. Dia cepat-cepatlah dia ke muka pintu. Dia nak buka pintu. Waalaikumsalam. Berdiri seorang lelaki yang muncul di belakang rumah tadi. Dia berdiri dekat depan tangga rumah Suib. Ya encik, nak cari siapa ya? Suib dia terus duduk dekat tangga rumah. Rumah Suib ni dia rumah tinggi, ada anak tangga. Berapa anak tangga akak tak sure. Tapi macam itulah situasi dia. Suib ni dia tak berapa nak tahu apa yang berlaku dekat dapur. Terus je dia mulakan bercakap dengan lelaki tu. Salihah dengan anak kembar tu datang daripada ruang tamu selepas dia dengar. Dia datang ke ruang tamu selepas dia dengar suami dia ada bagi salam kan. Lelaki yang berdiri kat depan tangga tu macam seorang musafir. Dekat tangan dia pegang punjut kain batik untuk membungkus pakaian. Macam itulah. Saya Akib. Saya datang dari jauh dan saya adalah seorang musafir. Kebetulan saya lalu di sini. Saya singgah ni dengan harapan abang boleh berikan saya sedikit air untuk diminum. Kata lelaki tu memperkenalkan diri dia. Salihah dengan anak-anak dia berdiri dekat dengan jendela. Lelaki yang bernama Akib tu, dia memandanglah kedua pasangan kembar tu. Lepas tu dia lemparkan senyuman. Oh, boleh je. Marilah naik ke rumah. Suib dia pelawakan naik rumah. Tak mengapa. Cukup sekadar kita duduk di tangga je. Suib dia anggukkan kepala dia, fahamlah kan. Salihah, bawakan air minuman, bawakan untuk abang sekali ya. Kata Suib dia minta macam tu. Salihah dia terus ke dapur, tanpa membantah dia pergi ambil apa yang disuruh. Ketika dia kat dapur, Salihah diekori oleh Ica. Ibu, itulah lelaki yang suruh kami masuk tadi, kata Ica. Tiba-tiba dia rasa macam tersentak kat dada tau. Serta-merta ketakutan tu dah menguasai diri ibu dia. Digagahkan juga dia bawa apa yang dipinta suami dia. Dia akan bagi tahu perkara tu kepada Suib setelah lelaki tu beredar. Itu kisah dekat rumah Suib lah. Dekat rumah Penghulu Sudin pula pada waktu yang sama juga. Tok! Aziz, anak kepada Pak Usop tauke warung dekat hujung simpang, dia kelihatan tergesa-gesa panggil Tok tu. Tok! Aziz, kalau ya pun bagilah salam dulu, kata Penghulu Sudin. Assalamualaikum, Tok. Aziz beri salam dalam keadaan tercungap-cungap. Dia ambil nafas. Waalaikumsalam. Kenapa dengan kamu ni? Teruk benar tengok. Tompang, Tok. Tompang dah mati. Mayat dia Pak Hitam jumpa dekat hutan, dekat hujung kampung. Innalillah. Sekarang mayat ada di mana? Mayat Pak Hitam dah bawa balik. Dah hantar ke rumah orang tua dia, jawab Aziz. Mari kita ke sana. Penghulu Sudin dia bergegas menyarung selipar dia. Lepas tu dia beredar bersama Aziz. Dia menuju ke rumah Pak Buang, orang tua si Tompang. Sekarang kita masuk pula part dekat rumah Suib. Macam itulah cerita dia. Tak sangka saya boleh dapat anak kembar. Seronok betul. Tapi tak tahan juga bila mereka tu dah ada dua. Nakal tu pun dua kali ganda lah. Aduhai. Akibnya mendengar cerita daripada Suib pun dia turut sama tertawa. Salihah yang berada dekat atas rumah sudah tak senang duduk. Kenapa lama betul suami dia bercakap dengan lelaki tu? Dia perlu juga bagi tahu apa yang diberitahu oleh anak dia. Dia tak nak menampakkan rasa cemas supaya lelaki tak perasan apa yang dia rasa pada masa tu. Seterusnya, dia akan membahayakan nyawa anak-anak mereka. Dia tak nak buat macam tu. Bertuah Abang Suib dapat anak kembar. Saya dengar ada peristiwa buruk berlaku dekat kampung ni. Betul ke Abang? Tanya Akib.
Syuib terdiam. Jelas terpancar kerisauan dekat wajah dia. Walaupun sebelum tu dia happy, tapi tiba-tiba dia rasa macam risau. Ya Akib, kasihan. Dah 2 orang mangsa dibunuh dengan kejam dan seorang lagi mati akibat terkejut. Jelas Syuib, dia masih tak tahu tentang berita kematian Tompang. Sebab rumah dia tu agak jauh, berada di pinggir kampung. Jadi memang berita lambat sampai dekat dia. Yang terbunuh tu pula anak Darusunti. Dengar kata pembunuh tu menggunakan kayu runcing untuk menyula. Hish, kejam betul. Tambah Syuib lagi. Sedang Syuib bercakap, ada sesuatu yang membisik dekat telinga Akib tanpa pengetahuan Syuib. Dia angguk-angguk perlahan, lepas tu dia terus berbual kembali. Abang risaukan anak-anak abang Akib. Mereka juga anak Darusunti. Kami pula duduk dekat hujung kampung ni, kata Syuib. Akib dia hanya tersenyum tawa. Dia dengar kata-kata Syuib. Lepas tu dia tegukkan air. Saleha masa tu dia tengah menunggu. Dia dah tak boleh nak tahan sabar dah. Aku mesti panggil suami aku dan memberitahu dengan segera. Getus hati dia. Bang, mari sini kejap. Tolong saya capaikan barang kat atas gerobok ni. Tangan saya tak sampai lah. Dia panggil-panggilkan Syuib, padahal dia hanya berdiri dekat belakang pintu tu je. Sampai je sebenarnya. Syuib dia menyeringai je, dia tengok dekat isteri dia kan. Sambil tu dia memandang ke Akib. Akib pun macam senyum je, menyeringai macam tu. Kejap ya Akib, perempuan memang macam ni. Pantang nampak laki dia berbual lama, ada je lah yang tak kena, kata Syuib. Lepas tu dia bangun, dia pergi tolong dekat Saleha. Dia yelah nak tolong Saleha kan. Syuib dia cuma nak menjengah di balik pintu. Dia tak berniat nak membantu isteri dia. Malah dia nak minta isteri dia tunggu sampai tetamu tu beredar. Tak payah nak tergesa sangat. Baru je dia nak menjengah kepala, isteri dia terus pautkan kepala dia. Lepas tu dia bisik bagi tahu dekat belakang rumah. Syuib terkejut. Bila dah bagi tahu lah apa yang anak bagi tahu, terkejut Syuib. Dia terus palingkan kepala dia ke tangga. Akib dah tak ada. Dah tak ada dah kat situ. Sekejap betul dia hilang. Manalah dia pergi? Kata Syuib yang memang dia melilau, dia perhatikan sekeliling, dia nak tengok kawasan rumah. Manalah dah Akib ni pergi kan. Abang, saya risaulah. Entah siapalah Akib tu. Saleha dia menyatakan kerisauan. Sambil tu dia gosok-gosokkan lengan dia tu seperti seram sejuk tau. Rasa macam perkara dah berlaku macam tu kat kampung, then datang orang yang tak dikenali. Of course dia rasa macam something wrong. Ya, abang faham. Kita kena bagi tahu perkara ni kepada penghulu Sudin. Saleha dia angguk-anggukkan kepala dia. Lepas tu masuk pula part penghulu Sudin. Penghulu Sudin ni dia menghampiri jenazah Tompang. Dia dah sampai kat rumah arwah Tompang. Jenazah tu diselubungi dengan kain batik. Niat dia nak mengetahui punca kematian. Allah, dia menutup kembali jenazah tu, lalu dia urutkan dada dia, urutkan. Arwah Tompang ni dibunuh dengan kejam. Leher dia disembelih hingga hampir terputus daripada badan. Tak payahlah imagine korang. Penghulu Sudin ni dia memandang Pak Buang yang sedang bersedih. Of course, bersedih sangat-sangat. Buang, aku minta maaf. Kalau aku tak hantar arwah untuk minta bantuan polis, dia mungkin takkan terbunuh. Dia yakin bahawa punca kematian Tompang adalah kerana tujuan dia tu. Dan dia juga yakin bahawa arwah Tompang belum sempat sampai ke pondok polis sebelum dia dibunuh. Nampaknya pembunuh tu akan pastikan tak ada bantuan luar datang bantu kita. Kata penghulu Sudin. Tak apalah Din, ini dah takdir. Anak aku mati untuk melakukan perkara baik. Jawab Pak Buang, dia masih dalam keadaan bersedih, keadaan sugul. Rumah Pak Buang bergema bunyi tahlil yang diketuai oleh Imam Halim. Keluarga Buang yang ada dekat ruang tamu masih berjurayan air mata mengenakan nasib yang menimpa ahli keluarga mereka. Penghulu Sudin, dia bangun, dia bingkas bangun. Lepas tu dia turun dari rumah tu. Dia terus segera mendapatkan Rashid yang berada dekat halaman rumah. Rashid, tak perlu berkumpul di rumah aku. Kita kumpul dekat sini je. Lepas tu boleh teruskan kerja masing-masing. Hari pun dah petang, kata penghulu Sudin. Rashid dia angguk je, dia faham. Pada waktu tu memanglah ramai yang dah berkumpul dekat rumah arwah Tompang kan. Ada lebih kurang 50 orang, kesemuanya orang kampung. Memang ramai. Dengar sini belia-belia kampung. Tenaga kamu diperlukan sekarang. Kampung kita telah menjadi tidak selamat.
Arwah Tompang yang aku kirimkan untuk minta bantuan telah dibunuh dengan kejam. Nampaknya hanya dengan usaha kita sahaja yang ada untuk membendung kejadian-kejadian yang berlaku. Ini sahajalah yang termampu kita buat masa ni. Bayangkanlah, nyawa-nyawa yang terancam ni adalah adik-beradik kita yang kita sayang. Mereka tak berdaya dan tak berdosa. Korbankanlah nyawa kamu dan pertahankanlah mereka. Pengorbanan kamu tak akan sia-sia. Percayalah. Rashid akan mengetuai kamu semua untuk berkawal. Bahagikan kepada seberapa banyak kumpulan bertiga, Rashid akan membahagikan kawasan kawalan. Panggil lagi kawan-kawan kamu semua yang ada. Meramaikan lagi jika masih ada lagi. Mereka semua mengangguk, semua faham. Terus mereka ikut Rashid bergerak ke tempat lain. Tempat yang bakal menjadi tempat mereka untuk melapor diri, iaitu masjid. Belum pun kesemua belia tu sepenuhnya meninggalkan kawasan rumah Pak Buang, lelaki yang berbaju hitam tu muncul lagi. Dia muncul kat atas bumbung, sama juga. Tu dia muncul. Pekik Ipin, salah seorang belia. Dia mengutip batu, lepas tu dia baling-balingkan ke arah lelaki tu. Serta-merta kesemua mereka tu turut melakukan perkara yang sama. Maka bergelimpangan, berterbanganlah batu-batu ni menghujani lelaki berbaju hitam tu. Malangnya tak ada satu pun yang mampu nak pecahkan kulit dia. Dia tetap berdiri tanpa bergerak walau sinci, seakan ada satu lapisan pelindung yang melindungi kulit dia. Perlahan dia keluarkan sejambak bunga kemboja putih, lepas tu dia campakkan ke halaman rumah. "Hai, kau nak hina kami ke?" pekik penghulu sudin. Tak ada sebarang jawapan dapat mereka dengar. Lelaki tu hanya diam memerhatikan mereka semua. Mata dia tepat memandang ke arah penghulu sudin. "Kurang ajar, kau nak apa?" pekik penghulu sudin lagi. Pun tak ada jawapan. Lelaki tu keluarkan keris bersarung yang tersemat dekat pinggang dia. Lalu dia diacukan ke arah penghulu sudin. Beberapa saat lepas tu lah, dia berangsur dia hilang dari pandangan. Macam tu, dia acuk. Lepas tu dia hilang macam tu. Mereka semua yang masih menumpukan perhatian pandangan mereka tu, mereka rasa seriau. Macam mana mungkin orang sebegitu dia boleh mereka lawan, tapi mereka tetap kena pertahankan walaupun tergadai nyawa di badan. Dah Rashid pergi cepat. Hari pun dah lewat petang, kata penghulu sudin. Rashid pun dia beransur berlalu daripada kawasan tu, diikuti dengan belia-belia yang lain lah untuk jalankan tugas. Pada malam tersebut, "Pin, kita rehat kejap." Lenguh pula. "Pinta Sabtu." Kata Sabtu lah. Dia, Ipin dan Kemat diletakkan dalam satu kumpulan. Mereka duduk sekejap dekat pangkal pokok ketapang. Dekat tangan masing-masing tu dia pegang jamu dengan golok yang tersemat dekat pinggang. Dia dah standby kan. "Korang nak tahu satu cerita tak?" kata Kemat. Mereka berdua tu mengangguk lah nak. Lepas kita beredar dari rumah arwah Tompang tadi, Sueb datang jumpa Pak Sudin. Dia kata ada seorang lelaki asing datang ke rumah dia. "Lelaki asing?" tanya Ipin. Ya. Kemat pun dia ceritakanlah apa yang diketahui dia tu yang berlaku dekat rumah Sueb. Ipin dengan Sabtu dia terlandai liur bila dia dengar. "Ish, bahaya ni. Kau mana tahu?" tanya Sabtu pula. "Kan mak aku ada kat sana lagi masa kita beredar. Dia yang cerita pada aku masa aku balik makan tadi. Agak kecoh jugalah tadi. Semua orang jadi takut." Mereka semua tu terdiam. Moga Allah lindungi kita semua. Amin. Ipin memecah suasana tu dengan disambut dengan anggukan. Angguk je si Kemat dengan si Sabtu. Tiba-tiba mereka ni dengar satu pekikan yang kuat tau, tak jauh daripada tempat mereka duduk. Serta-merta mereka tu bingkas bangun lah. Bunyi apa tu? Mari. Mereka semua dia bergerak ke arah bunyi tu tau. Sedang mereka cari kan bunyi tu, mereka bertemu dengan kumpulan Rashid. "Kau pun dengar ke?" tanya Rashid. Mereka bertiga angkuk. Memang sama-sama dengar. "Aku dengar macam dari arah sana. Arah ke rumah Pak Hassan." Mereka semua ikut Rashid daripada belakang. Setibanya mereka dekat depan rumah Pak Hassan, Rashid dia segera bagi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pak Hassan dia buka pintu. "Pak Hassan tak apa-apa ke?" dia tanya kan. "Kami ada dengar suara jeritan dari arah sini," kata Kemat. "Alhamdulillah tak ada apa-apa. Aku pun rasa macam terdengar suara tadi. Itu yang aku terus kunci semua pintu tingkap semua." Sekali lagi terdengar suara pekikan.
Pekikan kali ni dia sangat dekat tau dengan kawasan mereka berada tu. Kesemua mereka ni macam menghalakan jamu, dia nak cerahkan ke semua arah, tapi tak ada apa pun yang kelihatan. Golok memang dah siap siaga dah pegang dah. Hanya tunggu masa je nak melibas. Bunyi apa yang mereka dengar? Bunyinya seperti bunyi tempikan orang lelaki. Jaga-jaga semua arah Rashid. Mereka berenam perhatikan keliling dalam keadaan bersedia. Pak Hassan dia dah masuk semula ke dalam rumah sebab dia nak tengok ahli keluarga dia. Terdengar lagi suara orang bertempik. Memang sah. Suara tu memang sangat dekat dengan mereka ni. Rashid, aku rasa tak sedap hatilah, kata Kemat. Jangan leka, perhatikan sekeliling. Arah Rashid berdebuk. Tiba-tiba ada sesuatu jatuh dekat pangkal pokok kekabu, tak jauh pun dari tempat mereka tu berdiri. Apa tu? Sabtu dia tunjukkan ke arah benda yang jatuh tu. Mereka semua bergilar, merapati. Lepas tu dia tengok dekat tempat yang jatuh tu. Memang ada seorang lelaki berbaju hitam. Lelaki tu cepat-cepat bingkas bangun sebab dia terkejut. Dah didatangi dengan kumpulan Rashid. Serang! Arah Rashid yang memang masa tu dia dah tak pinggir panjang dah. Dia terus meluru ke arah lelaki tu untuk menyerang. Allahu Akbar! Mereka semua berteriak. Lelaki berbaju hitam tu, dia buka langkah dia seolah macam dia masa tu dalam keadaan yang menahan kesakitan pun sama ia juga. Lepas tu dia teruslah lari menyelinap ke dalam semak samud dalam keadaan terhencut-hencut. Walaupun macam tu, dia masih juga ada kepantasan yang menakjubkan. Kejar! Jangan sampai dia hilang. Arah Rashid. Tanpa henti mereka pun memang turut sama menyelinap masuk ke dalam semak. Lelaki tu mesti mereka ajar cukup-cukup. Darah muda mereka ni membuak-buak dengan perasaan dendam. Keluar je dari kawasan semak, mereka bertembung dengan kumpulan Amir yang memang dah kepung lelaki tu dari arah depan. Manakala mereka ni memang datang dari arah belakang lah kan. Lelaki berbaju hitam tu dah terperangkap orang. Kau nak lari ke mana lagi? Tanya Kemat. Lelaki tu diam 1000 bahasa, tapi dia dah bersedia dengan langkah silat dia. Dia memang pesilat yang mahir. Tangan dia pegang pada bahagian perut dia sebab dia dah sakit. Mungkinlah kesakitan tu sebab dia jatuh daripada atas pokok. Senang! Mereka semua memekik serentak. Jamu dekat tangan tu mereka campak je kat tanah. Dekat kepala mereka ni hanya terfikir satu perkara je. Lelaki tu mesti dibunuh. Dalam sekelip mata korang, libasan demi libasan parang dengan golok tu mula menerjah ke arah badan lelaki tu, menghujani lelaki tu, lelaki yang berbaju hitam tadi. Dia mengelak, dan dia memang mengelak tanpa ada sebarang kecacatan dalam lenggok persilatan dia. Ada juga 1-2 lah libasan tu memang mengenai, tapi tak juga mendatangkan kesan pada kulit dia. Macam tu lah. Dia lompat ke kiri, lompat ke kanan, dia mengelak segala serangan yang bertubi-tubi tu. Walaupun suasana hanya diterangi dengan cahaya jamu tu yang memang dah jatuh kat tanah, tapi dia tetap mampu mengelak dengan cukup baik. Dia memang sangat-sangat handal orangnya. Tak semena-mena lelaki tu tengah-tengah duk mengelak, tiba-tiba lah dia duduk melutut. Serangan yang bertubi-tubi tu masih lagi menghujani dia, tapi dia biarkan serangan tu datang dekat badan dia, sini duduk sana. Tak kisah. Kedua telapak tangan dia tekap ke tanah, lepas tu dia menunduk. Itu style pesilat kan. Kepala dia mencecah lutut, sebelah lagi dia bengkokkan. Maksudnya kepala dia mencecah lutut, lepas tu lutut sebelah lagi tu dia bengkokkan.
Tiba-tiba dia melonjak. Lepas tu dia terus berdiri. Masa tu tangan dia didepangkan ke kiri ke kanan macam tu. Seolah-olah macam ada satu kuasa. Semua pada situasi tu terpelanting semua ke kiri kanan. Semualah habis. Berterbangan, bertebaran. Lebih kurang lah korang. Rashid dan semua yang ada kat situ mengaduh kesakitan. Hanya dengan sekali lonjakan je, mereka semua tercampak. Ada yang seperti dah tak terdaya tau. Tak terdaya untuk bangun semula. Lelaki tu, dia masih berdiri di tengah-tengah kepungan mereka. Mata dia masa tu dia tengok ke arah mereka ni satu persatu. Terdengar suara masa tu ada satu jeritan daripada seorang perempuan. Suara tu datangnya dari arah rumah Pak Hassan. Mereka semua tu pun mengalihkan pandangan mereka ke arah rumah tu. Suara dari rumah Pak Hassan, teriak Ipin. Bila mereka tengok ke arah lelaki yang baju hitam tu, lelaki dah tak ada dah kat situ. Mana dia pergi? Rashid dia bangun, lepas tu dia pergi cari lelaki tu di sekitar kawasan tu, tak ada. Rashid, rumah Pak Hassan, kata Sabtu. Seolah-olah macam tersedar dari mimpi, Rashid dia teringatkan pekikan yang didengar tu. Mari cepat, bangun semua. Dia terus menuju ke rumah Pak Hassan diikuti oleh yang lain-lain semua. Sampainya mereka dekat rumah Pak Hassan, mereka tengok Pak Hassan tu dah menangis orang. Pak Hassan dalam keadaan menangis. Pak Hassan dia tumbukkan tiang di serambi rumah dia. Bila Rashid dengan kumpulan dia tu sampai kat situ, Pak Hassan dia tengok pada wajah Rashid dengan penuh hiba tau. Anak aku Rashid, anak aku. Dia kembali menumbuk-numbuk tiang rumah dia tu untuk lepaskan geram dia. Rashid korang masa tu dah terjelepuk di atas tangga rumah. Dalam keadaan dia penat, dia jadi bingung. Terduduk bingung je. Macam mana mungkin perkara tu tetap berlaku sedangkan dia dengan rakan-rakan dia dah bersusah payah melawan lelaki berbaju hitam tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Rashid buntu. Mangsa makin bertambah, kudrat mereka makin tak mampu nak menandingi kekuatan batin lelaki tersebut. Rashid dia tepuk-tepukkan kepala dia. Kebingungan, tepuk, pelik. Apa patut aku buat? Apa patut aku buat? Dia bersendirian, dah tak tahu nak cakap apa dah. Keesokan harinya, dekat halaman rumah Pak Hassan, sewaktu majlis pengkebumian. Betul Tok, kami sendiri berlawan dengan lelaki tu. Jelas Ipin. 9 orang semuanya berkumpul di keliling penghulu Sudin untuk meyakinkan bahawa mereka memang telah berlawan dengan lelaki misteri tu. Penghulu Sudin dia berfikir sekejap. Kamu kata dia jatuh dari pokok dan sebelum tu kamu dengar suara orang bertempik. Betul Rashid? Tanya penghulu Sudin pada Rashid. Betul Tok. Saya tak pasti sama ada dia terjatuh atau memang sengaja buat-buat jatuh sebagai perangkap untuk melekakan kami Tok. Jelas Rashid. Dia sebenarnya masih terkesan dengan peristiwa yang berlaku malam tu. Muka Rashid memang agak sedih, sugul, kecewa. Tenang Rashid, jangan ikutkan perasaan. Penghulu Sudin dia tepukkan bahu Rashid. Dia nak tenangkan Rashid. Macam mana saya nak tenang tu? Macam mana saya tak terkesan tu? Saya yang ketuai kumpulan belia. Saya sendiri yang berlawan dengan lelaki berdebah tu. Tapi tetap ada pembunuhan berlaku dan ia berlaku sangat dekat dengan saya. Rashid dia luahkan perasaan tu. Lalu dia menangis semahu-mahunya. Yang mati tu pangkat anak buah saya tu. Mana boleh? Saya senang je nak terima perkara ni tu. Penghulu Sudin dia gosokkan belakang Rashid. Dia nak tenangkan Rashid. Mereka yang lain sama korang. Di sekeliling semua berlinangan air mata.
Ini soal kematian, bukan soal main-main. Jiwa belia-belia mereka semua dah seperti dirobek-robek tau. Apa lagi yang kita boleh buat tu? Tanya Ipin. Buat masa ni kamu semua teruskan berkawal. Selesai je kerja kat sini, aku akan berbincang dengan Imam Halim untuk buat solat hajat setiap hari dekat masjid. Moga ikhtiar kita ni diberkati. Jelas Penghulu Sudin diikuti dengan anggukan daripada semua yang ada kat situ. Penghulu Sudin dia kerutkan dahi dia, lepas tu dia pandang ke arah langit. Kenapa tu? Tanya Kemat, sambil Kemat tu masa tu dia cuba nak tenangkan jiwa dia, dia menyeka air mata dia. Kamu tak rasa pelik ke? Lelaki tu tak muncul pula kali ni, kata Penghulu Sudin. Serta-merta mereka semua ni memandang sekeliling. Betul lah apa yang dikatakan oleh Penghulu Sudin. Kali ni lelaki tu tak pula muncul. Pelik. Pelik kan? Walau macam mana pun mereka tetap juga menunggu tahu kehadiran lelaki tu. Tapi sehingga jenazah selesai dikebumikan sekalipun, tak ada sebarang tanda bahawa lelaki tu akan muncul. Ini memang betul-betul timbulkan tanda tanya di kepala mereka. Kemana perginya dia? Malam tu macam biasalah, belia-belia kampung dia buat kawalan. Kalau sebelum ni dia buat kawalan tu lebih kurang 15 kumpulan, tapi malam tu dia dah bertambah jadi 20 kumpulan. Peristiwa ni menjadi igawan penduduk kampung ni. Disebabkan igawan tu lah, makanya mereka meningkatkan lagi kumpulan untuk berkawal tau. Semangat jati anak-anak kampung kat situ semua dah keluar semua nak bagi tenaga. Alhamdulillah. Itulah kerjasama di zaman tu. Rashid masa tu dia lambat sikit keluar dari masjid sebab dia orang kan selalu kalau nak mulakan untuk buat ronda berkawal semua, dia orang start daripada masjid. Jadi Rashid dia nak bertafakur sekejap di atas saf. Dia nak minta petunjuk dari Allah SWT sebelum dia keluar berkawal. Rashid. Tiba-tiba ada suara memanggil Rashid. Dia tersentak, terkejut. Siapa yang memanggil Rashid? Mata Rashid masa tu dia cuba nak mencari. Siapa yang panggil ni? Rashid. Sekali lagi nama dia dipanggil. Rashid pun dia bingkas bangun. Lepas tu dia pergi ke pintu masjid. Dia perhatikan dekat halaman masjid pula. Memang tak ada siapa-siapa pun kat situ. Dok perhati jugalah dia. Memang tak ada. Rashid. Kali ni betul-betul lah panggilan tu buatkan kemarahan Rashid ni naik tau. Dia mula rasa marah sangat. Siapa tu? Kau jangan nak main-main dengan aku. Kali ni dia memang betul-betul marah. Tenang Rashid, aku kawan, kata suara tu. Mana kau? Lepas tu Rashid dia pusingkan kembali pandangan dia masuk ke dalam masjid sebab dia dengar suara tu macam dalam masjid tau. Memang seorang lelaki sedang berdiri betul-betul di tengah saf. Keadaan jadi suram, membuatkan wajah lelaki tu memang dia tak berapa nak jelas nampak. Rashid dia terus capai golok dia yang memang dah sedia ada kat pinggang dia. Dia nak pergi terjah lelaki tu. Baru je dia nak melibas, lelaki tu hilang. Tenang Rashid, aku kawan, kata suara tu lagi. Kalau kawan, kenapa lari? Marah Rashid kepada lelaki tu sebab suara tu lelaki. Sebab kau tak bertenang. Aku bukan datang sini untuk bergaduh. Tiba-tiba lelaki tu muncul di belakang Rashid. Rashid terkejut lah. Tapi dia tetap tenangkan diri dia. Tangan dia masih pegang kemas lagi tu golok dia tu. Siapa kau? Dalam keadaan macam sama-sama cahaya pelita yang ada kat masjid tu, dia dapat tengok wajah lelaki tu. Wajah dia memang tampan. Lelaki tu meleparkan senyuman manis tau kepada Rashid ni. Aku Akib. Akib? Rashid seolah-olah macam dia pernah dengar nama Akib tu. Tiba-tiba dia teringat lah kan.
bahawasanya kawan dia ada ceritakan pasal Akib ni. Bukankah kau orang yang diceritakan oleh Syuib semalam? Akib diteruskan juga acukan kembali golok dia ke arah Akib. Dalam keadaan dia masih juga was-was dengan Akib. Masa Rashid tu bersemuka dengan Akib, di satu sudut kampung tu ada kumpulan yang diketuai oleh Syidi dengan Kemat ni. Dia dah bertembung dengan lelaki berbaju hitam sebab diorang dah mulakan kawalan. Kejar dia! Malangnya korang, mereka ni seolah-olah macam kejar bayang-bayang. Sekejap lelaki tu ada ke atas pokok, sekejap kan lelaki tu ada kat tengah-tengah diorang ni. Kalau mereka melibas golok sekalipun, seolah-olah macam melibas angin. Tak kena pun. Kalau kena pun memang melibas angin. Lepas tu kan, lelaki tu ketawa mengejek je. Itu je yang keluar dari mulut dia. Yang lain tak ada. Tak ada nak kata apa-apa ke. Memang tak ada. Lepas tu dia hilang. Hilang dengan bunyi macam tu. Tak bengang ke korang? Dalam keadaan mereka tu sedang termangu-mangu macam tu, orang kata apa, sedang mencari-cari nak kesan kelibat lelaki tu, tiba-tiba terdengar satu jeritan perempuan berdekatan dengan mereka. Rumah Amin. Mereka terus bergegas. Sesampainya mereka dekat depan rumah Amin, Kemat dia terus bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi tak ada jawapan. Hanya ada bunyi tangisan je dari dalam rumah. Kemat dia terpaksa pecahkan pintu untuk tengok apa yang terjadi dekat dalam. Memang terpaksa korang. Masa tu dia tengok isteri Amin tu dah menangis di sisi jasad anak dara dia yang dah dibunuh. Innalillah. Tiba-tiba Amin dia sampai dekat muka pintu dalam keadaan termengah-mengah, dia letih. Dia juga adalah sebahagian dari kumpulan belia yang mengawal kampung. Dia kawal kampung, tapi perkara nak berlaku kan, tak boleh nak ditolak. Bila dia tengok keadaan anak dia, terjelepuk dia dekat lantai rumah, Amin terjatuh kat situ. Tak ada perkataan apa yang boleh dikeluarkan daripada mulut Amin. Dia keras kaku tanpa sebarang suara. Tak sampai beberapa minit lepas tu, satu lagi korang, suara jeritan kedengaran. Itu dari rumah aku tu. Dari rumah aku tu, kata Aziz, anak Pak Usop. Mereka semua terus bergegas pergi ke rumah Aziz. Tapi semua sama juga menimpa dalam keluarga Aziz. Adik bongsu Aziz jadi mangsa. Tak ada apa yang mereka mampu lakukan. Sebaliknya hanya mampu tenangkan dalam keadaan memujuk keluarga mangsa yang bersabar. Ipin, pergi kabarkan perkara ni kepada penghulu dengan segera. Arah Kemat. Tiba-tiba kan, masa tu lelaki berbaju hitam tu muncul dekat tengah halaman rumah Aziz. Akak kalau ada pistol akak tembak dah lelaki ni. Geram kan? Mereka semua yang ada kat situ dah putus semangat. Tak ada rasa seperti nak menyerang pun. Mereka biarkan. Jiwa mereka ni seolah-olah macam dah terlampau terluka tau. Kemat dan Sidi dalam keadaan kemarahan terus menerjah lelaki tu dan macam biasalah, mereka dipermainkan, diperbodohkan. Libasan kosong. Sehingga hilang tenaga mereka berdua. Tak ada satu pun libasan yang mengenai pada lelaki tu. Sia-sia. Sangat-sangat sia-sia. Sial! Pekik Kemat. Lepas tu dia terduduk kemengahan. Lelaki tu hilang selepas mendengar pekikan dari Kemat. Hilang dari pandangan. Tak nampak. Penghulu Sudin bila dia dah dengar perkabaran terbaru, dia tombok dinding rumah dia. Seperti dia tak percaya tau. Dia rasa tercabar dengan peristiwa yang berlaku bertimpa-timpa ke atas penduduk kampung. Dan kali ni ia bertambah ganas. Kurang ajar, pekik penghulu Sudin. Dada penghulu Sudin ni naik turun menahan kemarahan.
sepanjang dia jadi penghulu dekat kampung Kelumpang, inilah kali pertama dia rasa tak terdaya nak membantu, tak terdaya nak buat apa, no idea. Penceroboh yang ganas tu bermaharajalela tanpa ada rasa bersalah, rasa gentar, tak rasa takut pun. Sikit pun tak ada. Ipin, ikut aku. Arah penghulu Sudir, lepas tu dia sarungkan selipar dia. Lepas tu dia bergerak, berjalan kaki. Kita nak ke mana ni, Tok? Tanya Ipin. Masjid. Jawab dia ringkas. Setakat ni saja untuk episod ketiga dan keempat. Untuk episod yang seterusnya, korang boleh stay tune dengan Akak. InsyaAllah Akak akan cuba percepatkan, insyaAllah. Dan akhir kalam dari Akak, apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai toladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok korang jangan ikut, dan Akak ucapkan jutaan terima kasih kerana korang sudi untuk follow episod-episod ni. Bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Terima kasih.